Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Seperti biasa, uh, sebelum kita mulakan, minta jasa sahabat-sahabat yang menyertai tuntunan pada pagi ini untuk kita share link kita, mungkin mudah-mudahan dapat dimanfaatkan juga oleh sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Ambil sedikit masa. Dengar bunyi burung bising sikit burung-burung di kawasan ni. Pagi-pagi mereka berkicauan, bertasbih, memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung siri menghayati doa, walaupun saya tahu kita berhenti lama disebabkan kerana berbagai urusan, dan saya pun alhamdulillah baru macam-macam program dan baru pulang daripada Mekah. Saya pergi ke Mekah umrah untuk 5 hari je. Alhamdulillah 2 hari di Madinah dan 2 hari di Mekah, 2 hari, 3 hari lah di Mekah, lebih kurang 5 hari pergi. Dan alhamdulillah dah balik. Dan cadangnya di Mekah nak buat live, tapi yalah, kerana kesibukan dan waktu yang tak sama. Apapun, alhamdulillah kita sambung semula perbincangan kita pada pagi ini. Dalam siri menghayati doa yang lepas, kita telah membicarakan tentang doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Saya tengok bagi kereta api lalu sekejap. Okey. Kali ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang doa Ashabul Kahf, iaitu orang Melayu ni sebut Ashabul Kahfi, kerana dia bariskan yang belakang tu. Ashabul Kahf, ataupun dalam bahasa Melayu Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda yang telah pergi mencari perlindungan di gua disebabkan ancaman terhadap agama mereka yang mereka hadapi pada zaman tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-10 dalam suratul Kahf telah merakamkan doa mereka ini, menunjukkan doa mereka ini penting untuk kita hayati dan untuk kita fahami di dalam kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla menyebut, "Idh awal fityatu ilal kahf faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Ini kebanyakan kita baca pada hari Jumaat kan. Idh awal fityatu ilal kahf, ketika satu grup, satu kumpulan orang muda awal ilal kahf mencari perlindungan di gua. Di gua tersebut kerana dah dimaklumkan gua tu the cave. Ketika when a few young men took refuge in the cave, mereka apabila satu kumpulan orang muda ni telah mencari perlindungan di gua, yakni gua berkenaan gua yang Allah sebut tentang Ashabul Kahfi ni. Gua ni wallahu taala alam di mana, kerana banyak claim lah, kata yang di Jordan. Saya duduk Jordan, orang Jordan kata yang di Jordan tu lah. Orang Turki pun mengaku gua di Turki. Ada yang saya pergi di Urumqi di China, mereka pun kata itu gua mereka. Gua tu tempat merata, tempat orang claim kata yang dimaksudkan dalam peristiwa Ashabul Kahfi itu gua-gua yang di tempat mereka masing-masing. Ini semualah dakwaan, tidak ada bukti. Yang penting kejadian ini berlaku gua mana, wallahu taala alam. Al-Quran telah menceritakan tentang peristiwa itu berlaku. Kita beriman peristiwa itu berlaku, kejadian itu berlaku. Gua mana, that is not the issue, kerana kemungkinan yang di Jordan, kemungkinan di tempat lain, wallahu taala alam.
Okay. Iz awal fidyatu ilal kahf. Ketika a few young men took refuge in the cave, mereka mengambil perlindungan, mencari tempat perlindungan di dalam gua. Ketika itu mereka lari daripada musuh-musuh agama yang ingin mengambil tindakan kepada mereka kerana mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala sebut faqalu, mereka ketika itu berkata, yakni mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah, datangkanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Dan mudahkanlah untuk kami di dalam urusan kami ini rasyada, iaitu petunjuk. Yakni dia minta kepada Allah, oh our creator, yakni Rabbana, bestow upon us your mercy. Wa Rabbana atina min ladunka rahmah. Beri dari sisimu rahmat kepada kami. Wahai lana min amrina rasyada. Dan mudahkanlah untuk kami dalam urusan kami ini rasyada, petunjuk. Yakni facilitate our mission in the right direction for us. Supaya Allah memudahkan urusan ini. Memudahkan apa? Memudahkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jadi dia minta kepada Allah rahmat. Dia minta Allah memudahkan untuk mereka mendapat petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah peristiwa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kita baca hari Jumaat, dan selain daripada hari Jumaat pun boleh baca. Tapi ada riwayat yang menggalakkan ia dibaca pada hari Jumaat. Walaupun ada sedikit perbincangan di kalangan ahli hadis tentang riwayat itu, tetapi kesimpulannya bolehlah kita pegang sebagai hari Jumaat, hari yang digalakkan membaca suratul Kahf. Suratul Kahf ni kita baca ni bukan sekadar baca, sekadar nak cari fadilat dia. Tak apalah, fadilat tu memanglah disebut oleh Nabi SAW. Tetapi Al-Quran yang kita baca ni sebenarnya, ia adalah kitab hidayah dan petunjuk kepada kita. Dia menunjukkan kepada kita jalan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mahu untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana untuk kita hidup dengan kehidupan yang sebenar atas muka bumi ini. Bukan sekadar kitab untuk kita baca, macam kita baca jampi-jampi yang kita tak tahu makna dia. Apabila kita membaca suratul Kahf, kita akan baca bagaimana struggle, perjuangan yang tidak mudah di dalam membawa agama. Saya ingin sentuh sedikit isu ini kerana sangat penting agar kita tidak tersalah tafsir tentang agama ini. Setengah orang, minta maaf lah, kadang-kadang yang membabitkan orang yang senang ataupun latar belakang orang bandar dan seumpamanya. Mereka melihat agama ni sebagai seolah-olah satu menu untuk mereka order barang-barang ataupun makanan yang mereka perlu. Pasal apa dia nak beragama? Pasal nak tahu apa bacaan-bacaan yang boleh jadi kaya. Apa-apa bacaan-bacaan yang boleh dia dapat jodoh. Apa-apa. Saya tidak nafikan tentang doa dan kemustajaban doa, dan kita pun di dalam siri menghayati doa. Dia seolah-olah tak ada orang, masalahnya apabila mereka ni tidak ada pada sisi mereka satu kepahaman kehidupan ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita bertanggungjawab, bukan saja mempertahankan kehidupan kita, tetapi yang lebih penting ialah mempertahankan agama kita dalam kehidupan ini. Dan itu adalah menyebabkan, itulah hadiah yang akan Allah bagi pada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapat syurga dengan perjuangan yang telah kita lakukan.
Bukan sekadar agama ni nak tahu nak buat agama kerana nak tahu doa daripada ustaz apa. Ataupun nak buat majlis makan-makan, kemudian ada doa-doa, kemudian ada sikit nyanyi-nyanyi, nasyid-nasyid. Kemudian habislah agama. Itu bukan agama yang dikenali oleh Nabi SAW, diperkenalkan oleh Nabi pada kita. Memang ada fadail, ada doa dan kita pun dalam siri menghayati doa. Tapi agama ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mereka menyatakan kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah telah uji orang-orang yang sebelum ni dan Allah tahu orang-orang yang benar dan orang yang dusta. Allah memang tahu tapi terbukti orang yang benar dan orang dusta. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepadamu ujian-ujian yang telah datang kepada orang yang sebelum daripada kamu? Sehingga keimanan, keyakinan mereka digoncang. Sehingga berkatalah Rasul dan orang bersama dengannya, bilakah lagi pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebab itu orang kita apabila tengok apa yang berlaku di Palestin umpamanya, dia heran. Dia kata pasal apa dia orang ni beriman tapi kena bom. Pasal dia tidak faham. Kerana agama yang dihidangkan dalam sebahagian version kepada kita ni ialah agama yang sifatnya dunia semata-mata. Nak beragama seolah-olah macam kerana nak order barang. Macam Shopee ya dia. Fikir kerana mana agama supaya ustaz bagi tahu petua-petua. Ustaz apa petua ustaz nak kahwin? Ustaz apa petua ustaz nak bagi meniaga laku? Dia hanya tahu itu. Sebab itu apabila datang hujan dalam hidup dia depression berlaku. Tengok semacam semayang. Tengok macam semayang duha lah apa. Depress. Pasal apa depress? Kerana dia tidak faham tabiat agama. Dia tak faham dunia adalah ujian yang Allah memang akan uji untuk membayar harganya di akhirat kelak. Sebab itu kita tak pelik apabila kita dengar bila orang kata kita pula boykot barang-barang yang support Israel. Sebagai orang kata, oh tak bolehlah nanti kesianlah budak-budak kita yang kerja kat sini. Memang kita kesian tapi dia hanya fikir tentang diri dia. Dia tak fikir anak Palestin yang dibom, yang dibunuh, yang dihancur. Itu bukan isu. Dia agama bagi dia apa yang boleh dia makan, dia senang, nak tambah kekayaan dia. Dan versi itulah yang diminati oleh ramai orang. Dan sebab itu bila jumpa ustaz nak tanya apa petua. Dia tidak mengambil daripada ini apa makna agama. Apa makna kehidupan dalam dunia ini. Apa tanggungjawab kita di dalam membela agama. Dan ini adalah merupakan perkara yang persepsi yang salah. Sebab itu kita heran ada report saya baca banyak tentang depression berlaku. Tanya solat. Semayang, saya semayang. Tapi saya depres. Ialah Allah uji sebagai manusia. Tetapi saya bimbang itu kerana salah konsep tentang agama. Para pejuang agama ini, Allah jadikan mereka dalam hidup ni memang ada ujian. Kadang-kadang kita takut dikritik, takut orang marah, takut orang kata kerana kita nak mempertahankan agama. Ada juga ujian yang lain. Allah datang ke ujian yang lain. Ujian yang tak kaitan dengan agama kita. Kerana manusia memang kena uji. Siapa yang hidup di dalam istana-istana besar, kita tengok kaya, ada bodyguard, ada apa. Tak ada ujian. Mereka pun ada ujian. Mereka pun macam-macam masalah. Tapi para pejuang, Masya Allah. Kita tengok macam mana sabarnya orang-orang yang beriman duduk di medan perjuangan, peperangan. Para ulama yang dipenjara. Dalam penjara mereka menulis karya-karya yang besar. Dalam penjara mereka beribadah. Dalam penjara mereka menghasilkan buku-buku yang akhirnya menjadi rujukan para ulama. Menjadi rujukan manusia, menjadi rujukan umat. Berapa banyak ulama yang menulis tafsir ketika di dalam penjara. Ini semua adalah kerana mereka faham. Bila datang ujian mereka tak tahu why saya diuji. Saya pernah jumpa orang kata, kenapa saya masih diuji? Saya dah semayang sekarang. Subhanallah. Ujian tanda Allah sayang pada kita dan kehidupan demikian. Kita tak minta supaya diuji tapi
Demikian kehidupan mesti ada ujian, akan ada sakit, demam, akan ada masalah family. Cuma kadang-kadang manusia ni apabila dia dah sibukkan diri dia dengan isu perjuangan dia, agama, Allah meringankan dia dalam urusan yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kita kembali kepada doa ni. Bila mereka bawa diri, maksudnya mereka bawa diri cari kat mana nak melindung. Kerajaan ketika itu kafir. Yakni mencari orang-orang yang beriman untuk diambil tindakan dibunuh. Kumpulan pemuda ini mereka lari ke gua. Ketika mereka lari ke gua, mereka kata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah untuk kami, datangkanlah untuk kami min ladunka, daripada sisimu rahmat. Rahmat memanglah daripada sisi Allah. Semua rahmat yang ada adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia perlu min ladunka, dari sisimu? Bagi menunjukkan ini adalah rahmat khas, yang bukan sekadar rahmat biasa yang kau berikan pada semua, tapi minta satu rahmat khas untuk kami ni yang berjuang, untuk kami ni yang telah bawa diri di dalam gua ni. Dan itu doa yang boleh kita guna juga untuk diri kita. Minta min ladunka, berilah rahmat khas. Rahmat bermaksud kasih sayang limpah kurnia Allah Azza. Bila Allah beri rahmat, sebab kita doa Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku dan bagilah rahmat pada aku. Bila Allah berikan rahmat kepada kita, macam rahmat itu macam semuanya rahmat. Rezeki dia rahmat. Bila dia beri rahmat, datangnya rezeki, datangnya keselamatan, datangnya kebahagiaan, datangnya hidayah, petunjuk, ketenangan, sakinah. Dan berbagai-bagai semua kurniaan Allah itu ialah rahmatnya kepada kita. Maka sebab itu bila kita minta rahmat daripada Allah, sebenarnya kita meminta sesuatu yang besar. Kita meminta sesuatu yang banyak daripada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu, maka Ashabul Kahf, orang-orang muda, a few young men ini, yang membawa diri ke gua ni, mereka kata, wahai Tuhan kami, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, datangkanlah untuk kami daripada sisimu itu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Wahai lana min amrina rasyada, yakni mudahkanlah untuk kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memudahkan untuk kami daripada sisimu rahmat. Yakni mudahkan untuk kami dari sisimu rasyada, yakni petunjukmu. Mereka bukan saja berusaha, mereka tak tunggu rahmat itu datang, tapi mereka usaha, mereka bawa diri mereka. Mereka bukan saja minta Allah bagi rahmat, tapi mereka minta supaya sebab musabab petunjuk itu dimudahkan untuk mereka. Kerana petunjuk dan hidayah Allah ini akan datang kepada kita dengan usaha kita, dengan sebab musabab. Wahai lana min amrina rasyada, facilitate, mudahkan our mission, mudahkan untuk urusan kami ini in the right direction, supaya Allah bagi urusan, mudahkan untuk kami ini jalan hidayah ataupun petunjuk ataupun bimbingan rasyada itu kita rushd, minta Allah bagi supaya dimudahkan untuk kita menemui jalan yang betul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam hidup ni kita menemui kebaikan dan rahmat Allah dengan sebab-sebab. Kadang-kadang kerana kita jumpa satu orang tu ajak kita mempelajari agama, dan kemudian kita faham agama yang betul. Kemudian Allah mudahkan pula jumpa orang-orang. Allah jadikan kita duduk dalam persekitaran yang baik. Itu kemudahan Allah bagi. Kalau Allah tak mudahkan, kita cari tak jumpa. Tak jumpa jalan petunjuk. Disusahkan kita untuk hidup dalam keadaan mendapat ilmu, mendapat petunjuk. Disusahkan untuk kita. Kita dapat pun dalam kerangka yang salah dan tidak betul. Maka sebab itu memohon daripada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya dan memberikan kepada petunjuk. Jalan memudah petunjuk adalah sesuatu yang sangat penting.
Saya ni sekejap pasal ada orang lalu dengan motosikal yang kuat. Bising sikit. Saya buat rumah, kerana saya buat di live ni di tepi rumah, bukan di tengah padang rumah saya. Saja untuk apa? Nampak bukit di belakang tu, saya buat di belakang. Kadang-kadang semua seberang sana tu ada jalan. Okey. Tak apa. Saya berhubung dengan rushd. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami dalam urusan kami ini petunjukmu, iaitu bimbinganmu. Supaya kita, doa ni penting supaya Allah mudahkan untuk kita. Sentiasa kita menerima bimbingan Allah Jalla wa'ala. Ada saja sebab musabab untuk kita menemui petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ada saja sebab musabab untuk kita mendapat hidayah Allah. Jumpa orang yang baik, jumpa guru yang baik, jumpa tempat belajar ilmu yang baik. Ini sebab musabab. Dan Ashabul Kahfi ini pun dia minta pada Allah supaya Allah memudahkan untuk dia urusan petunjuk ni. Dan ini adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kerana kita bukan saja minta, kerana petunjuk ini dia datang dengan kita bersebab. Sebab itu yang kita minta pada Allah Jalla wa'ala. Supaya ia hadir. Kerana Allah jadikan alam ni dengan peraturan dia. Dia tak datang duduk di rumah, wahyu datang. Kita bukan Rasul. Hatta Rasulullah SAW sebelum datang wahyu, ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Nabi pun nak perang, nak mengalahkan kafir, kufar, tidak duduk di dalam rumah baginda berdoa, kemudian datang keajaiban doa musuhan. Tak, Nabi kena turun ke medan perang. Berlaku, Nabi pernah patah giginya, luka pipinya, berdarah wajahnya. Semua kena berlaku. Ada sebab musababnya. Jadi itu adalah kehidupan. Maka sebab itu kita minta supaya Allah mudahkan urusan kita. Kadang-kadang ada banyak benda yang berlaku tanpa kita duga. Tapi kita minta akhirnya petunjuk. Apa pun yang berlaku, penyudahannya ia memberikan kepada kita bimbingan Allah Jalla wa'ala. Sebab itu dalam doa Nabi kata, "Wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rusyda." Ya Allah, apa saja yang engkau putuskan, engkau tentukan kadar keputusanmu pada diriku ini, jadikan ujungnya itu rusyda. Ujungnya itu ialah petunjuk, bimbinganmu padaku. Jadilah macam-macam peristiwa berlaku, tapi akhirnya Allah bawakan kita kepada dataran hidayah, dataran kasih sayang dia, dataran yang membawakan kita kepada daerah kebaikan. Yang itulah kita harap dalam kehidupan ni. Hidup mesti ada peristiwa, kejadian dan seumpamanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Ini adalah ayat dalam surah Talaq yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang orang wanita yang ditalak dan seumpamanya. Tapi ia untuk kita semua. Orang kata ayat 1000 dinar, tapi bukan sekadar 1000 dinar. Tak adalah 1000 dinar, lebih daripada 1000 dinar. Tak adalah ayat ni digantung di dinding, kemudian berlakulah kejadian ajaib. Juga tidak. Apa yang Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki pada dia dengan jalan yang dia tak sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah bagi dia. Innallaha balighu amri. Allah Taala itu menyampaikan urusannya. Dan kita mesti yakin hal itu. Maka dengan itu kita berdoa. Kita tahu hidup perjuangan, agama mesti diperjuangkan. Tak masuk syurga orang yang hanya duduk bersila kemudian tunggu tak mau buat apa. Aku tak mau cakap agama benda yang orang kritik, aku tak nak. Aku tak nak cakap agama yang aku nak semua agama style selebriti, artis-artis saja. Happy-happy dengan ustaz-ustaz ambil gambar, kemudian ada nyanyi-nyanyi sikit, ada petua doa sikit, that's all. Lepas tu semayang-semayang, habis. Itu is not the religion yang that be introduced by
our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan agama yang diperkenani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini perjuangan mempertahankan agama, perjuangan dalam kehidupan. Dari situlah kita akan merasai kemanisan doa, minta rahmat, kemanisan doa, minta Allah bimbing kita, minta Allah tunjukkan kita jalan bagaimana untuk kita menemui hidayah dan petunjuknya. Mudahkan hidayah itu sampai pada kita. Kalau Allah tak mudahkan, macam-macam orang jumpa jalan, orang faham kitab dan sunnah, dia tak faham. Dia faham khurafat, karut-marut. Dia faham cincin, dia sakti, baca cincin ustaz ni bagi, boleh mari rezeki yang ni, percaya baca ni, lipat kertas ni, letak dan ni, maka meniaga akan berlaku. All this rubbish, superstitious, masuk dalam pemikiran dia. Agama mengajar kita tentang perjuangan. Dari situ kita mempelajari doa. Dari situ kita mempelajari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah rahmati kita untuk kali ini. Saya harap jelas. Dan sekali lagi saya mohon selepas daripada siri ini dapat dikongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Minta maaf sikit ada gangguan tadi. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.